Seterusnya, tanpa membuang masa, saya menjemput Puan Azma untuk menyampaikan taklimat Perpustakaan Tun Sri Lanang. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar. Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang ke kampus UKM. Okey, hari ini saya di sini adalah untuk menyampaikan sedikit tentang perkhidmatan perpustakaan secara ringkas. Kalau untuk detail, tuan-tuan dan puan-puan kena hadir ke perpustakaan. Tapi saya yakin ada juga yang tak boleh datang. Mungkin jauh kan? Jauh, dan saya akan bagi tahu bagaimana perkhidmatan itu boleh dilakukan. Okay, next. Okay, ini pengenalan. Perpustakaan main library kita namanya Perpustakaan Tun Sri Lanang, yang ditubuhkan bersama penubuhan UKM itu sendiri pada tahun 1970. Kemudian dia berpindah ke sini, kampus Bangi pada tahun 76, dan seterusnya pada tahun 82 wujud Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu, iaitu perpustakaan berkaitan dengan alam tamadun Melayu, di fakulti di Institut Alam Tamadun Melayu. Dan seterusnya 94 juga tak berapa jelas ni. Perpustakaan Dr. Abdul Latif, atau ringkasannya PEDAL, kita panggil PEDAL. Perpustakaan Dr. Abdul Latif di KL. Dan seterusnya muncul lagi Perpustakaan Undang-Undang, PUU, juga berada di kampus Bangi. Dan 97 Perpustakaan Pusat Perubatan UKM, di Ceras. Ini semua orang tahulah. Kalau pergi ke hospital, di situ kita ada perpustakaan juga. Okey, tahun lepas baru kita ada satu lagi perpustakaan lingkungan kedua. Belum ada nama. Kita akan beri nama setelah ada persetujuan nanti. Perpustakaan ini adalah bidang kejuruteraan dan sains dan teknologi maklumat. Okey, ini serba sedikit tentang perpustakaan yang kita ada di UKM. Okey, next. Okey, sekarang saya nak terus pergi kepada sumber pencarian maklumat di perpustakaan. Bagaimana pencarian maklumat boleh dilakukan. Pencarian maklumat sebenarnya anda boleh capai melalui laman web perpustakaan, iaitu http://www.ukm.my/ptsl atau /library. Anda akan capai laman web perpustakaan. Di sana semua ada tertera dekat arrow sebelah kiri saya tu. Semua pencarian maklumat boleh lakukan, sama ada OPEC untuk pencarian koleksi di perpustakaan, juga pencarian maklumat untuk online, portal e-journal yang boleh dicapai melalui di rumah anda. Maksudnya di mana sahaja anda berada dengan login ID dan password yang sama anda gunakan untuk SMPE. Tetapi password yang kita selalu gunakan adalah password yang pertama anda masuk, iaitu nombor IC. Sekiranya anda berubah kepada password yang lain, sistem perpustakaan tidak akan mengambil yang password itu. Jadi anda kena ingat password pertama. Jadi semua akan berlaku di laman web ini dan lain-lain juga pencarian yang di bawah itu. Pencarian maklumat, jurnal dalam perpustakaan, dalam UKM, pencarian maklumat, penerbitan kaki tangan UKM dan sebagainya. Okey, arrow yang sebelah kiri saya ini itu ada menu-menu yang you boleh masuklah, servis perpustakaan dan sebagainya. Dan login untuk portal e-journal berlaku di sebelah kiri, iaitu ada kotak login. Sekiranya anda berada di luar kampus, anda kena klik login di sebelah situ
dan masukkan ID dan password, anda akan capai portal e-journal dari luar. Tetapi sekiranya anda berada dalam kampus, anda boleh klik yang sebelah kotak merah, iaitu portal e-journal in campus tanpa ID dan password. Okay, next. Okey, ini dari segi kelayakan pinjaman sebab di sini ada pra-siswazah dan juga pasca siswazah. Ini kelayakan anda, 7 buku untuk 14 hari bagi pra-siswazah, ya, dan 20 buku untuk pasca siswazah selama 40 hari dan setiap pelanggan boleh renew buku 3 kali. 14 3 kali lagi renew secara online, ya. Jadi anda boleh dapat lebih lama sekiranya bahan tersebut tidak ditempah oleh rakan kita yang lain. Kalau tidak, anda perlu pulangkan bahan tersebut perpustakaan. Maksudnya anda tak boleh teruskanlah renew bahan tersebut kalau ditempah. Kalau tak ditempah, anda boleh renew. Okay. Terus next, okay. Ini sedikit saya tunjukkan bagaimana pencarian maklumat di Gemilang atau OPEC, ya, Perpustakaan UKM. Next. Okay, sistem Gemilang ini adalah satu sistem perpustakaan yang membantu pencarian bahan-bahan dalam koleksi perpustakaan. Bertindak sebagai katalog kepada koleksi perpustakaan. So di perpustakaan kita ada banyak koleksi, koleksi am, koleksi Islam, koleksi khas, koleksi manuskrip, koleksi jurnal, koleksi online, dan pelbagai. Dan anda kena ingat semua koleksi ini berada di aras yang berbeza dari 2 hingga ke 6, ya, arasnya. Jadi untuk tujuan itu anda sehari atau 2 hari kenalah melawat juga ke perpustakaan, ya. Saya tak dapat nak detailkan di sini, ya, masa 20 minit saja. Okey. Terus okey, ini adalah OPEC, ya. Secara ringkas saya bagi tahu, pencarian boleh dilakukan menggunakan kotak browse nombor 1 atau juga kotak keyword. Tetapi di sini saya nak beritahu pencarian yang lebih baik adalah menggunakan kotak keyword, di mana kita ada 3 kotak keyword berasingan boleh dimasukkan untuk mendapat maklumat yang lebih spesifik atau lebih kepada tugasan kita. Kalau kita cari pada kotak browse 1 kotak sahaja, banyak hit yang akan hilanglah untuk tajuk-tajuk buku. Jadi untuk penggunaan OPEC, saya syorkan anda gunakan pencarian melalui keyword, ya. Okey. Terus okey, ini adalah portal e-journal, ya. Okey, terus portal e-journal ini adalah portal yang menyenaraikan pengkalan data yang dilanggan oleh perpustakaan, ya. Kita ada lebih kurang 80 buah pangkalan data secara online, ya. Mengandungi jurnal, persidangan, buku, bab dalam buku, ya, tesis di luar negara yang anda boleh capai dari rumah sahaja, ya. Kalau yang ada full text terus capai, tapi kalau yang ada abstrak saja atau ada beberapa artikel yang kena dibayar, ada cara lain untuk memperolehi bahan tersebut, iaitu kita ada borang melalui sistem online iQuest, di mana anda perlu masukkan maklumat dalam sistem tersebut. Pegawai di perpustakaan akan mencari bagi anda dalam masa 2 hari dan emailkan PDF kepada anda semua. Sebab kita tak membeli pengkalan data ini secara full text, harganya sangat mahal dan bajet semakin berkurangan. So kita cari kaedah lain untuk membeli pengkalan data tersebut, tetapi kita masih boleh capai artikel yang tidak kita langgan melalui pembayaran kad yang diberi kepada perpustakaan, ya.
Jadi anda boleh berbuat demikian jika anda menghadapi masalah capaian kepada bahan tersebut. Ya. Nanti saya bagi tahu bagaimana anda nak berhubung dengan perpustakaan. Okey, terus. Okey, ini adalah tempat yang saya tunjukkan tadi, anda perlu login dan capaian ya. Saya dah sebut tadi. Terus. Okey, ini adalah portal e-journal ya. Dalam kampus kita boleh lihat senarai database dekat situ beberapa, dan yang warna biru kotak-kotak tepi itu sekiranya anda sukar untuk menentukan database ini bawah bidang anda atau bukan, anda terus pergi kepada subjek. Kita dah buat mengikut subjek. Kalau education, klik education. Semua database berkaitan pendidikan akan disenaraikan. Ya, jika sains, pergi bawah Science and Technology. Semua senarai berkaitan sains teknologi ya, database tersebut. Okey, kalau luar kampus, next. Luar kampus, bila anda klik login yang luar kampus, anda akan dapat skrin ini. Login, ID, password. Anda terus akan dapat skrin yang seperti sebelah yang satu lagi yang awal tadi tu, ya. Kalau login dalam kampus terus dapat, tapi kalau yang login luar kampus ada satu skrin lagi yang anda kena masukkan ID dan password. Okey. Terus okey, ini satu lagi macam pengkalan data yang dibina oleh perpustakaan untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan mencapai jurnal yang tersenarai di dalam database yang kami langgan. Ini saya highlightkan di sini untuk memudahkan anda membuat pencarian. Sekiranya anda ada satu-satu bidang atau keyword, anda sukar untuk memasukkan satu keyword dalam setiap database yang ada, betul? Ya. Jadi masukkan pada JETP terlebih dahulu. Katalah anda cari tentang special education. Type saja pada JETP. JETP akan menentukan database yang dilanggan, yang mana database yang terlibat dengan special education akan disenaraikan. Lepas tu kalau ada 10, anda masuklah dalam 10. Kalau tak, anda kena pergi ke 80 database satu-satu, lambat. So guna JETP terlebih dahulu, ya, boleh. Kalau tak berapa ingat, anda boleh datang ke meja penasihat pembaca ya. Okey, terus. Okey, ini contoh pengkalan data EBSCOhost. Setiap pencarian dalam pengkalan data, anda kena menggunakan advanced search yang ada 3 kotak. Tolong guna yang ada 3 kotak. Masukkan keyword satu-satu. Kata special education nak fokus di Malaysia. Type special education dalam satu kotak. Malaysia satu kotak. Satu-satu. Tak payah buat dalam bentuk phrase. Kalau dalam phrase, biasanya tak akan keluar pencarian tersebut. So, daripada phrase yang panjang yang pensyarah dah bagi, keluarkan keyword penting sahaja. Mungkin 3, mungkin 2 sahaja untuk pencarian maklumat. Dan beginilah cara pencarian maklumat di dalam database. Ya, mesti pergi kepada advanced search yang ada 2 atau 3 kotak, masukkan keyword satu-satu. Untuk hands-on tentang semua database ini, kita ada kelas. You all boleh ikut mana-mana kelas yang kita buat setiap bulan. Okey, teruskan. Okey, ini adalah satu laman web ya, ini dinamakan eRap. eRap ini adalah bahan-bahan kepunyaan pensyarah. Semua pensyarah terlibat dan menginput semua penerbitan mereka di dalam sistem ini untuk tujuan penilaian prestasi, dan memang sistem ini berada di perpustakaan. So secara tak langsung tuan-tuan dan puan-puan juga boleh capai semua penerbitan ini untuk tujuan tuan-tuan ya, nak buat penerbitan ya. Okey, terus ini rupa eRap. Juga kena login pakai SMPE tadi juga. Kalau anda tak login, ada sebahagiannya ada full text, anda tak akan dapat. Ya, sekadar abstract sahaja. Kalau login, mungkin ada yang anda boleh dapat full text dari rumah. Okey. Terus ini satu lagi laman web. Semua ini tersenarai dalam laman web sakaan tadi ya, yang warna merah tu. Saya keluarkan sikit-sikit.
Okey, ini UKM Journal Article Repository. Ini adalah nama ringkasnya UJA. Tadi IRAP, ni UJA. Bunyinya lebih kurang sama, ya. Mungkin susah nak ingat, ya. Tapi UJA ini adalah kita sediakan semua senarai jurnal yang diterbitkan oleh UKM. IRAP tadi semua bahan kepunyaan pensyarah. UJA ini adalah semua jurnal yang diterbitkan oleh UKM. Kita senaraikan dekat sini. Sebahagiannya juga ada full text. Kita sedang dalam proses muat naik artikel dalam jurnal-jurnal tersebut. So ada yang sedang, ya. Jadi anda juga boleh capai semua jurnal-jurnal ini di laman ini. Tetapi sekiranya anda masuk tak ada artikel lagi belum, anda jangan risau sebab jurnal ini semua berada di aras 3 Perpustakaan Tun Sri Lanang. So, masuk saja nama jurnal ini pada OPEC atau gemilang tadi, dia akan memberikan call number bagi jurnal tersebut, terus ke aras 3 dan buka helaian muka surat serta buat fotokopi. Okey? Boleh? Okey, terus? Okey, saya macam dah habislah dari segi perkhidmatan tadi secara ringkas. Ada banyak tapi yang lain mungkin anda kena ikuti kelas-kelas yang kami buat. Okey, saya nak tanya semua di sini dah ada kad matrik? Dah? Okey, dah ada kad matrik, ya. Saya menganggapkan saya juga telah berjumpa dengan bahagian PTM. Saya tanya adakah sudah load data-data pelajar PKP. Tapi dia kata tunggu sehingga mereka selesai masukkan dalam sistem, dia akan load. Tapi ambil masa sikit lah kot, seminggu, 2 minggu. Ya? Mungkin lambat lah kalau nak ikut dia load dalam sistem kami, perpustakaan. Jadi sekiranya anda perlu artikel itu dalam 2-3 hari ini, apa yang anda kena buat? Anda boleh semak di meja penasihat membaca. Kalau yang berada di Bangi terus pergi ke perpustakaan, ya. Atau anda boleh call meja penasihat membaca, extension saya bagi situ 3446. Boleh anda call, pastikan rekod anda dah ada dalam sistem perpustakaan. Ada atau tidak? Tanya, ya. Kalau tak ada, anda juga boleh muat turun borang pendaftaran dari laman web perpustakaan dan isi borang tersebut PDF-kan bersama kad matrik. Kalau tak ada kad matrik lagi, PDF-kan maklumat dalam SMPE menunjukkan anda dah daftar dan anda boleh emailkan ke bahagian perkhidmatan pelanggan untuk pendaftaran anda secara manual. Bila anda terus email, kita akan daftarkan dalam masa sejam. Anda terus boleh guna portal e-journal. Direct. Kalau kata sistem, kalau kata belum load lah dalam 2 minggu ni nak guna artikel tu cepat. So buatlah secara manual, individu. Okay? Jadi itu nama saya letak kat situ, Cik Syahrudin dan Cik Syamruz. Anda boleh emailkan, mungkin anda boleh catat sikit, ya. Dan emailkan terus borang yang anda capai bersama kad matrik yang di PDF ataupun maklumat SME kepada pegawai tersebut. Tindakan akan diambil, pendaftaran akan dilakukan, portal e-journal boleh diguna terus. Kecuali bagi yang tak ada kad matrik, tak boleh pinjam buku lagi. Buku memang melalui kad matrik, tapi portal e-journal dah boleh guna. Walaupun tak ada kad matrik, kena buat pendaftaran. Okay. Okay, pastikan password anda adalah nombor sahaja untuk membolehkan pinjaman pemulangan layan diri. Sebab kita guna mesin tak boleh guna abjad. So kombinasi abjad dan number, mesin tak boleh terima. Sebab itu kita ambil data anda yang awal, nombor IC. Ya, kalau boleh guna yang itulah, ya, untuk perpustakaan. Okey, next ada apa lagi? Okey, ini apa? Okey, teruskan. Saya tak ada apa. Okey, ini saya nak tunjuk dari laman web. Anda klik link, ya, pautan. Di situ ada borang forms kat situ dan borang pendaftaran seperti yang di layar. Anda boleh capai dan isi. Ya. Okey, next. Dah habis. Okey, itulah serba sikit yang saya boleh sampaikan
Tetapi untuk pengetahuan anda yang ada di Bangi, kelas pencarian maklumat, portal e-journal, gemilang dan penggunaan perisian EndNote untuk tujuan tesis, semua kita jalankan setiap bulan. Ada jadual yang kita masukkan dalam laman web atau anda boleh tanya juga di meja penasihat membaca. So anda boleh daftar secara individu atau datang secara berkumpulan atau boleh memohon pihak PKP menjemput kami untuk tujuan kelas tersebut dalam kumpulan yang besar. Tetapi ini semua memerlukan makmal, kita kena hands on. Ya? Okey, saya ingat jelas kot ya. Sikit sebanyak, kalau ada apa-apa soalan. Ada apa-apa soalan? Takut saya pun dah ambil masa orang lain. Ngam-ngam 12.30. Ya, kalau tak ada apa-apa, saya sudahi di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.